wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kurniaan hidayah dan taufik ini sentiasa kita perolehi dari kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi penelitian dan pengajian kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Perkara yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah mengenai perpecahan umat Islam, iaitu firqah-firqah dalam Islam. Telah dijelaskan sebelum ini bahawa umat Islam akan berlaku perpecahan, sebagaimana perpecahan seperti ini juga telah berlaku dalam agama-agama yang terdahulu. Agama-agama seperti agama Masihiyah, yakni Kristian, dan juga agama Yahudi. Mereka juga, umat Yahudi dan umat Kristian, yakni umat Masihiyah, juga telah berpecah kepada pecahan-pecahan yang sangat banyak. Maka demikian juga umat Islam ini akan mengalami nasib yang sama. Maka kita diajar, diberi petunjuk oleh Nabi SAW bagaimana atau apa yang perlu kita buat ketika menghadapi perpecahan-perpecahan seperti ini. Jadi pedoman-pedoman itulah yang perlu kita pelajari supaya kita ini tidak termasuk di dalam pecahan-pecahan yang rosak. Dengan harapan mudah-mudahan dengan mengambil pedoman-pedoman ini kita termasuk di dalam kelompok yang dinyatakan sebagai kelompok yang akan terselamat, insya-Allah. Jadi antara hadis-hadis yang diriwayatkan berkait perkara ini ialah yang pertama bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'uddu 'alaiha bin nawajiz." Artinya, yang dimaksud hadis ini, maka bahawasanya siapa yang hidup lama di antaramu, Nabi kata di antara kamu ini mana-mana yang dipanjangkan umur dia, demikian juga generasi-generasi selepas mereka itu, nescaya akan melihat perselisihan faham yang banyak. yakni orang-orang yang dipanjangkan umur. Nabi kata sekiranya di antara kamu ini ada orang yang dipanjangkan umurnya, sama ada mereka sendiri atau anak cucu mereka tu, generasi mereka di kemudian hari ini, kata Nabi, akan melihat perselisihan faham yang banyak, akan menghadapi, akan menemui suatu keadaan di mana
berlakunya perbezaan pandangan yang banyak, ikhtilaf, percanggahan, perbezaan pandangan, bahkan sampai ke tahap membawa kepada perkelahian, permusuhan, bahkan sampai ke tahap perbunuhan pun boleh berlaku. Jadi Nabi sudah memberikan gambaran awal akan berlaku ikhtilaf, percanggahan yang banyak, kata Nabi. Percanggahan tetap percanggahan, tapi banyak sekali percanggahan. Baik, ketika itu pegang teguhlah sunnahku. Jadi pesan Nabi sebagai pedoman kepada kita untuk menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, yang ikhtilaf yang banyak ni, percanggahan yang banyak, perbezaan yang banyak, yang membawa kepada perselisihan faham, yang membawa ke perkelahian dan sebagainya itu, maka pesan Nabi pertama sekali, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Jadi sunnah Nabi ini ada satu pedoman untuk kita. Tetapi kita ini tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami sunnah dengan baik. Nabi sudah beri pedoman, tapi masalah pada kita hari ini, kemampuan kita untuk memahami dan menafsirkan sunnah Nabi yang banyak. Itu masalah hari ini, kemampuan kita. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, ia boleh terjemah lah, dia boleh faham sebahagian. Tapi dengan bahasa Arab semata-mata tidak memadai untuk memahami dengan baik pedoman-pedoman yang ada di dalam sunnah. Perlu kepada perkara-perkara lain lagi. Yang ni dengan tahu bahasa Arab saja, tahu menterjemah saja tak cukup. Itu hanya salah satu saja alat yang diperlukan untuk memahami nas-nas sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW. Dan sunnah Khalifah Rashidin yang diberi hidayah. Jadi sebab setelah itu Nabi perkukuhkan dengan, setelah pegang sunnah Nabi, ada benda lain lagi yang Nabi suruh pegang. Sebab apa? Kerana kemampuan untuk memahami sunnah Nabi itu tidak dimiliki oleh semua orang. Lalu Nabi beri sesuatu yang lebih dari itu, iaitu kata Nabi, dan juga sunnah Khalifah Rashidin yang diberi hidayah. Yani setelah sunnah Nabi, perkara yang perlu menjadi pegangan kita, yakni sunnah yang tafsiran, huraian, kefahaman, penghayatan dan pengamalan yang ditunjukkan oleh para Khalifah Ar-Rashidin, yakni yang bijaksana, Al-Mahdiyin yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi siapa mereka ini? Para ulama telah bersepakat menyatakan mereka ini 4 orang: Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Adapun yang lain daripada itu ada khilaf. Ada yang memasukkan Umar ibn Abdul Aziz dari dinasti Umayyah, ada juga. Tapi 4 orang ini tidak dipertikaikan tentang tarikh mereka ini sebagai Khalifah Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan geraham. Nabi suruh supaya kita berpegang teguh pada sunnah, bukan pegang lebih-lebih kurang. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak berpegang dengan teguh sumber-sumber ini, Al-Quran, sunnah dan sunnah para sahabat ini, kalau kita tidak pegang sungguh-sungguh, boleh terucuk dah sekarang. Boleh terucuk. Sebab tu Nabi suruh addu 'alaiha bin nawajid, tamassaku biha, pegang sungguh-sungguh. Sehingga Nabi sebut dalam satu ta'bir Arabnya sebagai gigit dengan geraham. Macam kita kok gigi hok kasar sikit dengan geraham lah. Sebab geraham ni bahagian untuk ngemah ni duduk di geraham. Gigi kuat-kuat supaya pun jangan terlepas.
Sebab apa? Sebab sunnah Nabi ni dan sunnah para sahabat ini, kalau kita menguasainya tapi kita tak pegang dengan baik, kita tak pegang dengan sungguh-sungguh, boleh cair, boleh hanyut juga kita ni. Jadi dalam hadis ni, pertama sekali Nabi beritahu masa depan umat Islam akan berlaku ikhtilaf, percanggahan yang akan membawa kepada perbezaan pendapat. Kalau setakat itu saja tidak jadi masalah, itu rahmat. Tapi kadang-kadang dia bawa lebih dari itu, bawa kepada perkelahian. Mula-mula beza pandangan aja, lepas tu bawa jadi balah, perkelahian. Bahkan lebih dari itu, kadang-kadang membawa kepada permusuhan, bawa kepada kebencian. Itu pun boleh tahan lagi, melibatkan dosa-dosa dalaman kita. Tapi kadang-kadang dia membawa kepada peperangan, pembunuhan, bawa kepada perang, bawa kepada kematian. Ini nanti kita akan lihat hadis-hadis selanjutnya, apa yang akan berlaku pada umat ini di masa akan datang. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan lain-lain lagi. Baik. Tujuan hadis ini terang. Hadis ini dengan ada apa yang Nabi beritahu dalam hadis ini jelas. Pertama sekali, Nabi nak beritahu akan berlaku percanggahan yang banyak. Yang kedua, Nabi beri pedoman. Apa pedoman kita untuk menghadapi percanggahan itu? Pertama sekali, pegang sunnah Nabi, yakni belajar sunnah Nabi ini dan pegangi dengan baik. Yang kedua, sunnah para sahabat, terutamanya Al-Khulafa Ar-Rashidin ini. Sebab sahabat ini orang yang paling rapat dengan Nabi, dan dia tahu ayat Al-Quran itu turun dalam suasana yang macam mana. Nabi menjelaskan sesuatu itu apa maksudnya, mereka lebih faham. Sebab mereka sezaman dengan Nabi SAW. Maka sebab itu Nabi menyuruh kita ini merujuk kepada para sahabat. Sebab para sahabat ni lebih memahami tentang nas, lebih faham tentang perkara itu berbanding kita. Kita hari ini sudah baca hadis, kita dah tengok macam mana hadis itu diucapkan oleh Nabi, dalam keadaan yang jelas macam mana Nabi menuturkannya, situasi macam mana dah nampak dengan jelas kita ni. Lebih-lebih lagi kita hari ini hak mengaji setapang-setapang ni. Jadi pedoman para sahabat perlu untuk supaya tafsiran terhadap nas itu jelas, menepati. Jadi kaedah yang berpegang pada Al-Quran, sunnah dan juga sunnah para sahabat, inilah dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegangan ini. Dan kalau kita perhatikan aliran-aliran yang menyimpang, sama ada terbabah sikit atau terbabah paruk ataupun jatuh gaung pun ada. Kalau kita perhatikan aliran-aliran yang menyimpang ni, sikit ke banyak ke, asas mereka itu longgar dalam bab ni. Al-Quran memang mereka pegang, sunnah bagi dua, ada yang pegang, ada yang tak. Itu pun banyak hal juga. Kemudian para sahabat, pegangan para sahabat pun begitu juga, ada yang tolak, ada yang terima. Jadi pokok pakar aliran-aliran hak terbabah ni bab sunnah, ya ada masalah situ. Bab sunnah, kemudian bab tafsiran para sahabat ada kekeliruan. Ada setengah tu pegang kepada sunnah, bukan tak pegang kepada sunnah, tetapi dalam memahami sunnah itu ikut akalan dia sendiri, tidak ikut tafsiran para sahabat. Ada juga. Jadi perkara-perkara seperti inilah yang bila tak ikut pedoman-pedoman ni, berlakulah pandangan-pandangan aliran-aliran yang menyimpang daripada aliran besar yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
bahawa akan ada perselisihan faham dalam lingkungan umat Islam. Hadis ini secara jelas beritahu akan berlaku, tak boleh nak elok. Ini kita kena faham juga. Kita disuruh oleh syariat jangan berpecah belah, disuruh. Tapi kita kena terima hakikat nak tak nak akan berlaku pecah belah. Dua perkara yang perlu kita imbangi. Cari jalan jadi sebab pecah belah, jangan. Berdosa kita. Kalau kita cari jalan, kitalah jadi pemulanya, kitalah menjadi penyebab pecah belah, kita pertama sekali berdosa dengan tindakan kita itu. Tetapi sekalipun kita tidak mengusahakannya, tidak menjadi sebab, tetap akan berlaku perpecahan. Kita kena terima takdir itu. Dalam keadaan kita tak suka benda tu, kita tak buh gitu, kita tidak jadi sebab kepada benda tu, tapi bila berlaku kita tak boleh nak elok, kena terima. Itu Muslim. Itulah sikap yang perlu ada. Berlaku tak buh, cari jalan menjadi sebab kau tu, tak cari jalan, bukan sebab kita. Tapi bila berlaku kena hadap. Sebab itu kejayaan ini bukan kerana tidak ada masalah. Kita nak ukur kejayaan ni bukan disebabkan kerana tak ada masalah langsung, ataupun kita nak ukur kejayaan umat Islam ni tak ada perbalahan baru kita boleh ukur baru berjaya. Bukan. Kejayaan itu ialah bagaimana perpecahan itu dihadapi. Di situlah kita nak ukur orang ni berjaya tak berjaya. Perpecahan akan berlaku. Bila sebut perpecahan ni, perselisihan ni, berarti banyak pihak. Maka antara pihak-pihak yang terlibat dengan percanggahan ni, perbalahan ini, kita nak ukur mana yang berjaya, mana yang tidak. Mana di antara mereka ini yang menurut panduan syarak dalam menghadapi perbezaan pandangan tu, perpecahan tu. Orang balah ni dua bahasa. Kita nak tahu mana yang baik, mana tak baik, apa sikap masing-masing. Sikap masing-masing. Itulah kita boleh ukur. Di antara bila berlaku perselisihan, berlaku perbalahan, apakah masing-masing itu mengambil sikap yang betul dalam menghadapi perbalahan atau tidak. Jadi umat Islam ini, bila kita nak ukur dia baik tak baik, jangan kita ukur dari segi tak ada masalah, tak ada percanggahan, baru kita boleh ukur. Kalau kita ukur gitu, sejak zaman awal dulu lagi dah timbul penyakit. Sudah timbul percanggahan zaman sahabat Nabi. Hak teruknya berlaku zaman nampak retak sikit-sikit, awak ketara sikit zaman Sayyidina Osman. Sebelum tu berlaku dah, tapi hak nampak ketara sikit Sayyidina Osman. Hak teruk sikit zaman Sayyidina Ali berlaku. Jadi kalau kita nak ukur umat Islam ni sebagai umat yang baik, dengan pedoman bila tak berlaku sebarang perbezaan, percanggahan, perbalahan, itu tak betul neraca kita. Ukurannya bagaimana orang Islam menghadapi perbezaan itu, bagaimana sikap, bagaimana dia melayani ataupun menghadapi perbalahan itu. Itulah kita nak ukur betul tak salah. Dua orang yang balah, baik, dua orang yang balah ni, siapa dia di antara mereka ini yang menghadapi perbalahan menurut pedoman yang diatur oleh syarak. Contohnya dia ni banyak mengalah lah, dia banyak mengalah, atau banyak memberi kemaafan, ataupun dok ikut atau berusaha untuk selesaikan permasalahan. Siapa di antara mereka ini yang menjadi pemula? Sesiapa di antara mereka ini yang keras kepala? Siapa di antara mereka ini yang berkerah untuk meneruskan dan sebagainya? Itu ukuran berjaya tak berjaya. Jadi bukan ukurannya tak berlaku permasalahan, tapi sikapnya macam mana. Apakah dia menjadikan pedoman agama Al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi percanggahan itu? Sebab Nabi pun beritahu, sekiranya berlaku perbezaan, macam mana nak selesai? Ada pedoman Nabi, dia ikut tu. Jadi orang yang mengikuti pedoman Nabi dalam menghadapi perbezaan ni, percanggahan, perbalahan ni, itulah yang berjaya. Itulah orang yang berjaya.
dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh umat Islam ketika melihat perselisihan-perselisihan itu supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khalifah Rashidin, yakni Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Jadi Nabi beritahu akan berlaku percanggahan, perbalahan, perselisihan, dan Nabi beri pedoman besar, pegang pada sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Baik, yang kedua, hadis yang kedua berkait dengan akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kazzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di." Artinya, akan ada di lingkungan umatku 30 orang pembohong yang mendakwakan bahawa ia Nabi. Nabi kata, di antara umat aku ini akan ada orang-orang yang mendakwa jadi Nabi, Nabi-Nabi palsu. Dan Nabi sebut jumlah 30 orang. 30. Jadi ulama dalam menafsirkan hadis ini, mereka memberi pandangan yang bermacam-macam lah. Ada yang kata 30 itu tidak semestinya berjumlah 30 tu, tapi nak khabar jumlah yang bukan sikit. Jumlah yang bukan sikit, tapi bukan terlalu banyak. Tapi ada di antara alim ulama kita yang menafsirkan memang akan ada 30 orang pendakwa-pendakwa Nabi palsu. Dan dalam sejarah yang tercatat dalam sejarah sudah timbul setelah Nabi wafat, bahkan masa Nabi hidup lagi ada dah yang mendakwa sebagai Nabi palsu. Apatah lagi setelah Nabi wafat mendakwa Nabi palsu. Sama ada mereka ni mendakwa sebagai Nabi atau tidak menyebut seperti itu tapi berlagak seperti Nabi. Orang kata aku Nabi itu satu hal, setengah tu mungkin tak kata gitu, tapi gaya hidupnya itu seolah macam Nabi yang terima wahyu. Macam Nabi yang menerima wahyu. Baik, kata Nabi, saya yakni aku kata Nabi adalah Nabi penutup. Nak beritahu tak akan ada dah. Aku adalah Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi sesudah. Selepas aku wafat, kata Nabi, tidak akan ada lagi Nabi-Nabi baru. Tidak akan berlaku. Jadi di sinilah kita dapat melihat bahawa bila timbulnya orang-orang yang mendakwa jadi Nabi ini, kita tahu itu adalah pembohong. Tapi dalam sejarah umat ini, pertama sekali memang ada orang-orang yang mendakwa Nabi ini. Antara yang agak terkenal namanya tu Musailamah Al-Kazzab, terkenal. Dan ada beberapa orang lagi di semenanjung Arab. Itu zaman lama, zaman hak kedian sikit ni, zaman kolonial ni, zaman penjajahan ni timbul lagi. Maka antara nama-nama yang dikaitkan sekalipun masih ada perdebatan lagi adalah satu ajaran yang hari ini kita kenal sebagai Qadiani. Ajaran Qadiani yang dinisbahkan kepada seorang tokoh dari India, Ghulam Ahmad Qadiani. Jadi Ghulam Ahmad Qadiani pada peringkat awalnya dia merupakan mujahid, orang yang berjuang menentang kolonial ni, menentang penjajahan Inggeris ni, penjajahan barat di benua India, di Belawang. Tapi lama kelamaan dia telah mendapat sejumlah pengikut yang agak ramai sikit, pendukung ramai, akhir kali dia berubah. Cuma sejarah kita ni kurang jelas sikit sama ada betul sama dia ni. Tapi apa yang kita dengar hari ni yang disebut dalam banyak sumber, dia seolahnya dikatakan telah mendakwa menjadi Nabi dah.
Dan ajaran dia ni berkembang. Hari ni berkembang. Cuma ada beberapa pengkaji sejarah ni dan penulis tentang masalah ni dia kata sebenarnya Musailamah ni Ghulam Ahmad ni dia tak mendakwa Nabi. Murid-murid dia yang melabelkan dia sebagai Nabi. Sebab itu dikatakan mereka ni berpecah pada dua kelompok. Satu kelompok yang menganggap dia Nabi, satu kelompok yang anggap dia sebagai seorang alim ulama. Wallahu a'lam. Tetapi yang tersebar hari ini seluruh dunia, kita pun tak apa jelas tentang sejarah ni, bahawa timbulnya satu ajaran baru hari ini, orang panggil Qadiani ataupun ajaran taslim. Dan di negara kita pun ada. Dulu ada satu masjid kat Batu Cave. Ada masjid dia buat masjid suku. Dan ada pengikut-pengikutnya. Di Singapura ada, di Indonesia banyak. Dan kita pernah tengok bila kita pergi ke kedai-kedai toko-toko dia tu nak beli kain pelekar ni, nak beli kain batik ni, kita tengok dalam kedai tu ada gambar-gambar. Kita kenal itu adalah silsilah guru-guru dia, guru-guru yang berkait dengan Ghulam Ahmad Qadiani. Cuma di sana dikenali dengan nama Ahmadiyah. Jangan tukar ni. Ahmadiyah dalam dunia Islam ni banyak nama. Jadi Ahmadiyah di Indonesia ni adalah merujuk kepada ajaran Qadiani, nisbah kepada Ghulam Ahmad Qadiani. Di tempat kita banyak nama Ahmadiyah, tapi bukan nama yang buruk lah. Seperti tarekat Ahmadiyah yang dibawa oleh alim ulama kita dulu, dibawa oleh Tuan Tabar di Kelantan, dibawa oleh Tok Kenali, dibawa juga oleh Haji Daud Libadi Bukit Abal, dibawa oleh Syekh Muhammad Said Linggi Negeri Sembilan, dibawa oleh Tok Syafi'i antara alim ulama kita di Mekah dulu, Tok Syafi'i di Kedah. Ini Ahmadiyah yang satu amalan ahli tasawuf, yang ni tak ada masalah apa, tapi jangan keliru dengan nama ni. Dibawa oleh ulama-ulama Azhar, ulama-ulama Sudan, bawa antara yang mempelajari ajaran-ajaran ni, amalan-amalan ni. Itu Ahmadiyah lain. Jangan tukar Ahmadiyah Qadianiyah. Yang ketiga, yakni hadis yang ketiga yang berkait dengan perpecahan umat ini. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sayakhruju qaumun fi akhir zamani ahdasul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min qawli khairil bariyah, la yujawizu imanuhum hanajirahum, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah, fa innama laqaitumuhum faqtuluhum." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan disebut di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Artinya akan keluar suatu kaum akhir zaman. Nabi beritahu di akhir zaman ni akan keluar satu kaum. Nabi dah beritahu nama apa benda, di mana, duduk di mana, tak khabar. Cuma Nabi beritahu sifat, Nabi beritahu kriteria dia, ciri-ciri dia. Jadi berarti kaum ini mungkin berada di mana-mana. Ia tak terikat dengan tempat, tak terikat dengan zaman secara khusus. Tapi Nabi beritahu akhir zaman akan keluar kaum ini. Baik, apa sifatnya? Orang-orang muda berfaham jelek. Apa artinya? Mereka ini ahdasul asnan. Diterjemah di sini orang-orang muda. Jadi apa yang dimaksudkan dengan orang muda di sini? Nabi kata akan keluar di akhir zaman satu kaum. Kaum ini adalah kaum pemusnah, perosok agama dari dalam. Akhir zaman kita akan menemui bahawa yang memberi saham kepada kerosakan agama, satunya datang dari arah luar, satunya datang dari arah dalam. Dari arah luar itu dari golongan musyrikin, dari kelompok-kelompok Yahudi,
dari kelompok-kelompok Masihiyah dan agama-agama rekan manusia yang lain. Mereka ini sejak dari dulu sampai sekarang memang tidak pernah senang dengan ajaran Islam, cuma tak ada peluang. Tapi dalam hadis Nabi yang banyak juga memberitahu bahawa kerosakan agama ni sebahagiannya datang dari dalaman umat Islam sendiri. Maka inilah hadisnya yang memberitahu. Baik, ciri pertama yang Nabi beritahu, hudasa al-asnan. Kalau kita terjemah hudasa al-asnan, maknanya iaitu orang-orang muda. Jadi kalau kita terjemah secara zahir hadis ni, kelompok akhir zaman akan timbul satu zaman ni orang-orang muda saja. Padahal orang muda zaman dulu ada dah. Ni apa makna orang muda? Ulama-ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang muda di sini bukan orang muda, tapi orang yang beremosi tinggi, orang yang menurut nafsu keinginan yang tinggi, orang yang nafsunya, pengaruh nafsunya menjadikan akalnya itu padam. Orang yang beremosi, bukan berkesedaran tinggi, tapi berkemahuan tinggi, bernafsu besar, bukan berjiwa besar, bernafsu besar. Bahasa mudah, orang yang jiwanya dipengaruhi oleh dorongan nafsu, tanpa kira umur, sama ada orang budak-budak ke, orang tengah muda ke, atau orang tua, tapi sikapnya itu sikap seperti sikap orang yang tengah muda, iaitu bernafsu besar, dipengaruhi oleh dorongan kemahuan nafsu yang tinggi, dikontrol oleh semangat nafsu yang tinggi, bukan kesedaran, bukan kefahaman, bukan kebijaksanaan, tetapi dorongan nafsu yang tinggi. Itu sifat pertama Nabi beritahu, didorong oleh nafsu. Bila sebut nafsu ni, dorongan-dorongan yang asasnya keburukan, itulah nafsu. Itulah dorongan nafsu. Nanti akan dilihat perinciannya. Jadi ciri pertama Nabi beritahu adasul asnan, orang muda dengan erti bernafsu tinggi, yakni orang yang didorong oleh dorongan nafsu yang buruk. Jadi kelompok-kelompok ini antara cirinya iaitu didorong oleh sifat-sifat yang buruk. Sifatnya, kelakuannya buruk, sifatnya buruk. Tapi lihat lagi. Kemudian Nabi beritahu sufaha al-ahlam. Ciri yang kedua, Nabi beritahu sufaha al-ahlam. Apa maksud sufaha al-ahlam? Yakni bodoh mimpinya. Kalau kita terjemah, mimpi-mimpi bodoh. Terjemah, kalau kita terjemah secara zahir lah. Di sini diterjemah sebagai berfaham jelek, yakni gaya, cara mereka memahami sesuatu perkara itu sangat buruk. Kefahaman mereka terhadap sesuatu itu sangat bercelaru. Lalu apa maksudnya? Sangat bercelaru. Baik, ulama-ulama dalam menjelaskan perkara ini mengaitkannya dengan beberapa contoh untuk difahami. Saya tengok dalam karya-karya sebagian ulama, antara yang dikaitkan dengan berfahaman jelek ini, yakni fahaman yang buruk ini, dicontohkan dengan beberapa contoh yang mungkin boleh difahami dengan baik. Contohnya apa? Antara yang dikaitkan oleh setengah ulama berfaham dengan fahaman yang buruk ni, iaitu kelompok yang disebut sebagai, kalau dalam istilah Arab disebut sebagai kelompok-kelompok nasi, ataupun dalam istilah moden tekstualis, ataupun hari ini panggil zahiriyah. Siapa dia mereka ini? Yang dikatakan termasuk dalam kelompok-kelompok yang berfahaman buruk ni. Saya dapati setengah kitab ulama, karya ulama mencontohkan benda-benda macam ni sebagai salah satu bentuk fahaman yang buruk ni. Siapa mereka? Iaitu orang yang memahami nas-nas secara zahir semata-mata, sekalipun bertemu dengan ayat-ayat yang
Kalau difahami secara zahirnya, memberikan satu kefahaman yang sangat buruk. Memberikan kefahaman yang sangat buruk. Bagaimana contohnya? Dalam Al-Quran, demikian juga hadis, ada dua jenis ayat-ayatnya. Satunya disebut sebagai ayat yang muhkamah. Ayat yang muhkamah ini ayat yang jelas dan terang maksudnya. Jelas, terang, tidak keliru maksud-maksudnya itu. Seperti kalau dalam bab tauhid, ayat yang menyatakan tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Nak beritahu Tuhan itu Maha Esa. Tak banyak Tuhan ni, tak ada, hanya satu Tuhan. Ayat ni jelas. Seperti ayat yang lain dalam bab tauhid, menjelaskan Allah itu Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkuasa atas segala perkara. Ayat ni jelas. Jelas maksudnya dan tidak perlu dihurai panjang. Jelas sekali. Kalau dalam bab fiqh juga, seperti bab yang menjelaskan tentang perintah beribadat, menyatakan hukum-hukum, contoh seperti yang biasa kita dengar, yang selalu disebut di dalam kuliah-kuliah tentang hukuman orang yang mencuri, yang mencukupi syaratnya itu dihukum potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, potong. Jelas, tak diragukan lagi bahawa kesalahan ini bila sabit, bila terbukti, maka hukumannya seperti itu. Tak perlu diragu, jelas. Jika memang gitu, tak ada mana lain. Tetapi di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang kalau kita faham cara zahir itu, akal kita jadi celaru, tidak dapat memahaminya dengan baik. Kalau kita terjemah secara sutil-sutil itu, akal kita tak boleh nak faham dengan baik. Bahkan kalau kita faham secara zahir itu, menjadi canggung. Contohnya apa? Contohnya, di dalam Al-Quran ada ayat was'alul qaryata allati kanat hadiratal bahri. Ayat ni kalau kita terjemah sutil-sutil, maksud dia, tanyalah kampung yang berada di tepi laut itu. Ni kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel hak jadi pergi muka ni. Hak pergi muka waktu larangan hari Sabtu ni. Dan kisah-kisah Bani Israel yang lain. Tanyalah kampung yang berada di tepi laut tu. Jadi akal fikir, kalau kita terjemah tanyalah kampung. Kampung nak tanya apa benda? Bila sebut kampung, kampung. Bukan orang kampung, kampung. Ayat ni sebut was'alil qaryah. Tanya kampung. Bila sebut kampung ni kita tahulah kampung tu ada benda. Ada tanah, ada rumah situ, ada batang kayu, ada raup, ada baru setengah-setengah tempat. Tanya kampung. Jadi tanya kampung nanti kita nak tanya apa benda. Jadi akal dah nak terima. Maka di sinilah ditafsirkan sesuai dengan tuntutan bahasa Arab. Yang dikenaki dengan tanya kampung tu, tanyalah penduduk kampung. Tapi perkataan penduduk tak disebut dalam ayat ni. Tapi akal, berdasarkan kefahaman akal sesuai dengan kaedah bahasa Arab, dapat memahami ayat ni. Yang disuruh tanya tu bukan tanya kampung, tapi tanya penduduk kampung. Tapi kalau kita faham secara zahir, berarti kita kena pergi tanya kampung, pergi tanya Batanyo, pergi tanya pokok rok kuang, pergi tanya sawah padi. Jadi kalau kita laksanakan hadis ayat ni dengan makna zahir tadi tu, kita ni jadi macam bodoh. Tetapi dalam sejarah umat ini,
Ada yang faham seperti itu. Ada yang faham seperti itu. Maka di situlah ulama mencontohkan sufaha al-ahlam, gaya berfikir yang sangat bodoh. Kerana kaedah berfikir seperti itu, iaitu mereka ini menetapkan bila Al-Quran kata gitu, kena pegang gitulah. Tak boleh nak kata lain. Gitulah. Ada yang pegang macam ni. Jadi pada kebanyakan ayat memang betul lah. Tapi pada sesetengah ayat, kalau pegang gini, tadi jadinya gini. Baik. Contoh yang lain. Ada ayat dalam Al-Quran, وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. Ini kisah dalam awal surah Baqarah. Mereka itu meletakkan jari-jari mereka itu dalam telinga. Kita nak faham kawan. Orang ni bila takut, dia ambil jari dia tok dalam telinga gini. Tapi kalau ayat ni kita perhati molek-molek, ja'alu asabi'ahum. Asabi' ni jari ni, sepotong ni. Mereka meletakkan jari dalam telinga. Kita akan fikir zaman dulu barangkali orang telinga luah-luah barangkali. Siapa masuk sepotong jari dalam gitu. Sama ada kita akan fikir gitu, orang dulu-dulu telinga luah-luah, ataupun kita akan fikir ayat ni mana sebenarnya ayat ni. Maksudnya zahir ayat tu akan kita jadi bersalur. Ada kemungkinan orang dulu telinga luah-luah, rasa tak sabar mana. Ataupun ayat ni barangkali ada penghafal-penghafal Al-Quran ni barangkali ada tak ingat perkataan barangkali. Kerana akal payah nak terima. Sebab apa? Hak boleh masuk dalam telinga kita ni ujung jari je, bukan jari sepotong. Tapi asabi' ni dalam bahasa Arab jari sepotong. Jadi lalu macam mana maksudnya? Maka dijelaskan oleh akal sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Akal menjelaskan sesuai dengan kaedah bahasa Arab bahawa yang dimaksudkan dengan jari bukan jari sepotong, tapi di hujung jari, satu juzuk dari jari. Padahal satu juzuk dari jari itu tidak disebut dalam ayat tu. Satu juzuk tak disebut. Yang disebut jari sepotong. Itu dia. Jadi macam mana kita boleh jelaskan sebahagian dari jari meletakkan hujung jari itu dengan akal sesuai dengan tuntutan bahasa Arab. Ada kaedah balaghah dia tu. Baik, ayat lain contoh. Dulu pernah berlaku diskusi antara alim ulama di Saudi Arabia. Contoh lain nak beritahu. Telah berkumpul sejumlah alim ulama di dalam satu majlis. Yang moderatornya adalah seorang alim, seorang ahli ilmu tapi bermata buta. Saya lajak boleh 5 minit boleh dah nak berhabis. Maksud sufaha al-ahlam, antara ciri-ciri yang Nabi beritahu ini membawa kerosakan. Antara cirinya gaya berfikir yang bodoh. Bukan bodoh, tapi gaya mikir tu kurang cerdik. Orangnya tak bodoh, tapi gaya mikir tu kurang cerdik. Baik, sikit boleh saya tambah sikit. Jadi moderator kepada majlis itu adalah seorang alim yang bermata buta. Lalu banyaklah isu-isu yang disebut dalam diskusi itu. Salah satu isunya, antara isu yang dibangkitkan dalam diskusi itu ialah bahawa ayat-ayat Al-Quran tidak boleh ditakwil, hanya mesti difahami secara zahirnya. Mana-mana ayat Al-Quran tak boleh dijelaskan, tidak boleh ditakwil, kena faham zahir. Kalau Al-Quran kata gitu, gitulah. Tak boleh nak kata apa dah. Tak boleh nak hurah-hurah, nak jelas, tak boleh dah. Kalau Quran kata gitu, gitulah. Itu buah dipakai, kaedah yang dipakai.
Al-Quran kata macam tu lah. Tak boleh dah nak kata gitu gini. Bila kenyataan ini dibangkitkan oleh moderator, maka ada alim ulama yang terlibat tu bantah. Siapa alim ini? Seorang alim ulama daripada Mauritania. Mauritania ni negeri jauh, negeri Afrika ke arah barat dah. Dan saya alhamdulillah telah sampai ke negeri itulah, negeri yang agak miskin sikit lah. Tapi salah seorang alim, Syekh Abdullah nama dia, Syangkit ini daripada Mauritania. Jadi terlibat dengan diskusi ni. Dia bantah kenyataan tadi. Kenyataan yang menyatakan ayat Al-Quran tidak boleh ditakwil, kena pegang zahir gitu. Zahir gitu, gitulah. Dia nak kata benda dah. Dia bantah oleh Syekh Abdullah. Bahawa dia kata, saya tidak setuju dengan kenyataan tu. Dia tidak setuju dengan kenyataan tu. Sebab apa? Sebab ada ayat-ayat yang tak boleh kita faham secara zahirnya. Bila faham secara zahir, dia membawa makna yang celaru. Lalu dia mendatangkan contoh. Bila berlaku bantahan ini, orang ni berkerah dengan pendapat dia yang dibantah. Akhir sekali Syekh Abdullah ni membaca satu ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran, iaitu firman Allah, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ayat ni bermaksud, man kana fi hadhihi a'ma, sesiapa yang di sini, yang di dunia ini, a'ma. Perkataan a'ma ni dalam bahasa Arab maksudnya boleh mati, buta mata. Jadi ayat ni kalau kita terjemah zahir dia tu, sesiapa yang di dunia ini ni buta mata ni, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat nanti pun buta juga. Wa adallu sabila, bahkan sesat lagi. Bukan sekadar buta saja, sesat lagi. Jadi kata Syekh Abdullah, kalau anda nak memahami Al-Quran secara zahir, bererti anda tu, moderator tu sekarang buta, maka di akhirat nanti anda juga akan buta dan sesat pula tu. Sesat. Jadi keterangan kenyataan ini tidak terjawab oleh moderator. Lain nak kata benda, sebab dia beri petua gitu dah. Ayat Al-Quran kena faham secara zahir, tak boleh nak takwil. Jadi ayat ni kena atas kepala dia. Siapa atas dunia ni buta, dan dia masa tu memang dia buta, maka sesiapa atas dunia buta, akhirat buta juga. Bukan buta saja, sesat lagi. Ia nak marah. Ia nak marah, ia perambak. Ia perambak Syekh Abdullah ni keluar. Sebab berlawan dengan kaedah dia tetapkan tu. Nah, sekarang mu nak pegang kaedahmu, mu peganglah. Sekarang ayat ni mu nak faham ke mana dia? Kau nak faham kau kaedahmu, kaedah yang kau tetapkan itu, sekarang kau buta, kau akan buta di akhirat, akan jadi sesat lagi. Tak jawab. Tak kata apa dia. Sebab itulah kaedah yang dia kapa. Tak boleh nak tahu ya. Kenapa pegang begitu? Kalau pegang begitu, itulah maksudnya. Sedangkan ayat ini telah dijelaskan atau ditakwil, dijelaskan oleh ulama bahawa buta itu bukan dengan buta mata. Itu hanyalah sebagai majazi saja, hanya simbolik saja, iaitu yang dimaksudkan adalah buta mata hati sehingga tidak beriman. Sebagaimana kalau mata kita buta ni tak nampak, maka di analogi, dikiaskan buta mata kita ni sehingga tak nampak benda, buta mata hati kita juga tak nampak kebenaran Allah. Itu maksudnya. Maka ayat ini telah diterjemah, ditafsirkan secara majazi bahawa buta sini bukan buta mata, tapi buta mata hati. Sesiapa yang buta mata hatinya, yang tidak beriman di dunia ini, di akhirat dia tidak beriman juga, bahkan dia lebih sesat. Itu difahami ayat. Itulah. Jadi kaedah berfikir seperti tadi difahami oleh setengah ulama. Itulah antara contoh sufaha al-ahlam, gaya berfikir yang bodoh. Gaya berfikir yang bodoh. Demikian lagi lah ayat
kaedah ini bila diterapkan kepada ayat-ayat lain, terutamanya dalam bab usuluddin, dia membawa kepada kefahaman yang sangat buruk terhadap Allah. Ada hadis yang beritahu Tuhan sendiri berfirman dalam hadis kudusi, abdi ana marid, wahai hamba-Ku, aku sakit. Kalau kita terapkan kaedah yang disebut tadi tu, kena pakai zahirnya, tak boleh nak takwil, bererti Tuhan sakit juga. Sebagaimana manusia ni mengalami sakit, Tuhan pun sakit juga. Jadi ini dipahami ulama, inilah sufaha al-ahlam, gaya berfikir yang bodoh. Gaya berfikir, bukan orangnya bodoh, tapi gaya berfikir yang bodoh. Itulah ciri yang kedua yang disebut oleh Nabi tentang kelompok-kelompok membawa padah pada agama ni akhir zaman, memusnahkan pemikiran-pemikiran keagamaan dari dalam lubuk kelompok orang Islam sendiri. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung kuliah ini pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.